Oi, spa hampa boleh pi, semayang hampa tak buat. Banyak hampa punya cantik. Spa tu berapa jam hampa pi. Semayang tu paling-paling hak perfect pun 8 minit. Pun hampa tak buat. Tak payah pi, tak payah bayar. Ambil ayat semayang je. Benda itulah yang spa yang betulnya. Istirahat, Nabi kata. Masukkan ikan tenggiri. Alah, banyak tu je lah kami masak dalam rumah ni pun. Sikit kan siapa nak makan. Ni puas lebih-lebih apabila Bila tak tahu. Sayang. Maaf tuanku, patut guna kunyit sikit je bagi berseri. Patutnya tak payah langsung. Tak apa. Lepas tu, nak nampakkan aku ni, walaupun jualan juta-juta, tapi ikan termenung semalam tak habis. Terak masuk. Kita boleh makan, jangan buang. Kan dah jadi satu lauk baru. Macam tu. Duit kita banyak-banyak tu kita sedekah ke orang yang susah. Faham ke tak? Okey. Dah siap ni. Cik sambai apa semua. Lepas tu aku nak cubalah lagi. Gulai ketan kemarin aku buat tu, nak try buat makan dengan mi rebus. Sedap ke tak? Berpalut cantik. Jika pandangan itu melanggarnya batas tempat solatnya, maka pejamlah. Nak angkat mata, nak angkat muka, nak angkat apa boleh. Tapi kita terangkat saja mata kita terpandang tempat lain saja. Okey, maka pejamlah mata. Bila kita tunduk bawah, kita tengok tempat sujud, kita boleh buka mata. Tapi lepasnya macam dia tu tadi. Orang ni Afrika tu duduk tengok di atas kan, duduk tengok tu. Tak boleh lah. Okey. Jadi, tapi lah ni takut pula bila hampa dapat sejadah muka aku tu nanti duk nasib baik Kak Tipah dapat sejadah muka ni. Hari tu ya Allah, battle suruh PS tu tak dapat, suruh PS ni tak dapat. Nasib baiklah dapat satu PS ni, sempat dia battle sejadah muka ni. Alah ni seronoknya lah Kak Tipah nak semayang. Jangan pula besok ni kalau jadi aku buat sejadah muka tu, hampa semua pakat-pakat bila tengok sejadah muka tu teringat kat muka aku. Faham ke tak? Baik. Jadi itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Para sahabat dulu duk angkat, duk tengok, duk angkat langut, mata duk meliap sana meliap sini. Lepas tu bila turun ayat kata untuk khusyuk di dalam solat, maka semua tunduk ke bawah melihat tempat sujud. Selepas itu kalau terpandang di atas maka pejamlah mata. Okey? Baik. Khusyuk dalam solat hanya dapat dilakukan oleh orang yang mencurahkan hatinya hanya tertuju pada solat. Mana kata di sini, bila kita nak solat tu dah ambil. Jadi kita kena mulakan dengan wuduk yang sempurna. Okey? Mana kata kita kena basuh betul-betul celah-celah jari. Bismillah dulu. Ya. Niat dalam hati kata kita nak ambil wuduk. Okey, semua tu kena niat sebab kita berada di dalam pancok lah selalunya. Kalau di rumah dipancok lah kan. Ataupun kalau ada masjid tu tak apalah sebab kolah tu di luar. Okey. Lepas tu kita ambil wuduk dengan sempurna. Kalau kita di antara umat-umat Nabi Muhammad yang akan bercahaya di pada mahsyar nanti adalah umat-umat yang mengambil wuduk yang sempurna. Dan muka-muka akan cahaya, anggota-anggota wuduk akan bercahaya. Jadi kita boleh tahu, dia ni ambil wuduk yang sempurna. Kalau wuduk tu kata sampai elbow saja, sampai orang kata tu siku, ambil lebih daripada atas siku, benda tu akan lebih bercahaya. Kalau kata takat ubun-ubun basahkan kepala tu sampai ke habis. Sebab itulah ni kan aku nak panjangkan rambut aku. Sebabnya aku nak ikat rambut aku. Jadi bila aku ikat rambut aku, bila aku ambil ayat semayang, aku boleh ambil sampailah ke tahap satu kepala, sampailah ke belakang tengkuk. Sebab apa? Kalau aku rambut pendek, aku kena blow. Bila aku blow, bila kita dah blow, dah panjang, dah cantik, kita tak boleh kena ayak, dia kerinting balik. Tak handsome. Kan? Jadi aku nak dapat sunat lagi, aku nak belah rambut panjang, nak ikat, nak buat man bun tu. Jadi bila aku nak semayang, aku boleh tak payah nak blow rambut. Lepas tu aku nak ambil semayang satu kepala penuh tu. Okey? Tak pun kalau senang-senang esok aku pakai kepiah lah sepanjang masa. Sekali orang kata alim sangat pula dah.
Okey. Jadi itu. Jadi bila kita nak semayang, kita kena start dengan wuduk yang elok, yang sempurna. Bila kita ada wuduk yang sempurna, kita tak baju ikut suka saja. Jadi kita akan rasa macam ikut dan saja. Jadi bila dah kita start dengan ikut dan, maka solat kita pun akan jadi benda yang ikut dan lah. Dan okey, habis dah angkit coin, puing, tang, lipat, tendang, telekung tu macam staff aku Yaya Zahir dulu. Aku duduk tengok dalam CCTV. Dia mangkit semayang saja, pum, pang, tendang, pum, pang, terus duduk balik ke meja. Kan? Okey. Mencurahkan hatinya tertuju pada solat serta melupakan pelbagai aktiviti lain dan lebih mementingkan solat dibandingkan dengan urusan-urusan lainnya. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak buat? Kita kena ingat bila kita melangkah ke tapak sejadah tu, kita langkah kaki kanan. Lepas tu kita kena niat, ya Allah, ni aku nak berjumpa. Walaupun masa kita nak ambil wuduk pun, kita dah kena ada debaran dia. Macam debaran hampa nak beli aku punya tinik kemarin tu. Debaran tu dah kena muncul kerana, ni aku nak ambil wuduk ni, sekejap aku nak jumpa Allah. Nak jumpa Allah, hoi. Bukan nak jumpa Perdana Menteri, nak jumpa Rizal Man ke, nak jumpa Agong ke, nak jumpa Donald Trump ke, nak jumpa Queen Elizabeth ke, siapa ke. Nak jumpa Allah. Kita nak bercakap dengan Allah. Macam kita nak WhatsApp dekat kawan kita, nak WhatsApp dekat aku ke, Datuk minta maaf dah, takut nak WhatsApp. Macam tu. Kita kena ada perasaan, aku nak ambil ini, wuduk ni, sebabnya aku nak berjumpa dengan Allah sebentar lagi. Cek, wuduk tu sebenarnya, kalau hampa tahu apa itu maksud wuduk tu, dia adalah taubat. Okey, taubat. Sebab dia membasuh dan meluruhkan dosa-dosa. Kalau kita ni mata kasar, Allah boleh angkat hijab kita. Kita boleh nampak dosa-dosa yang luruh tu. Kita akan ambil wuduk dengan begitu sempurna. Lah ni hampa kena imagine, bila hampa ambil wuduk, hampa boleh nampak tu, yang mulut duk mengata orang, yang tangan duk pukul anak ke, yang tangan duk buat benda tak elok ke, luruh dah kaki, telinga, boleh nampak benda tu. Jadi hampa akan ada satu motivation yang kata, okey, kita kena ambil. Dah ambil wuduk, nak melangkah, duduk, berdiri atas sejadah tu, riang. Kata siap-siap ni nak jumpa Allah ni. Ya Allah, takutnya. Okey. Mungkin minta-minta lah. Sebab kita duk minta kata kita mati dalam husnul khotimah. Minta-minta nah, kita ni mati di atas tikar semayang. Kalau kita nak mati atas tikar semayang, maka kita kena semayang lah. Kalau itu niat kita. Kalau duk minta kata matilah dalam keadaan beriman, baik-baik apa benda semua dalam semayang, dah atas tikar semayang. Kalau tak semayang, macam mana nak mati atas tikar semayang? Faham tak? Kena niat tu kena penting. Okey? Dan kena lupa benda-benda lain tu. Kalau boleh depan-depan tu tak payah buah apa-apa. Kosong. Supaya tak teringat, benda ni aku beli kat mana, benda ni beli kat mana. Faham? Okey? Dengan cara inilah ketenangan dan kebahagiaan akan terwujud sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i daripada Anas bin Malik bahawa dengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus dia jadi hangat dah. Dia main syekh dah. Habisan nak buka aircon. Dengar. Berapa orang dah ada masuk? Ramai juga. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan kecintaanku pada dunia ini ada pada wanita. Nabi bersabda, baginda bersabda, dia di atas dijadikan kecintaan di dalam jiwa dia pada dunia, okey, dunia, bukan akhirat, dunia ini pada wanita. Mana kata Nabi sukalah, Nabi sangat mengangkat wanita, menyayangi wanita-wanita yang dijadikan sebagai isteri maupun wanita-wanita lain seperti wanita tua, wanita ibu tunggal, wanita-wanita yang tidak berkahwin, anak dara, andartu, kanak-kanak wanita. Nabi sangat mengangkat martabat wanita, sangat-sangat memelihara dan melindungi wanita. Okey, faham? Dan apa? Dan minyak wangi. Nabi kata di atas dunia ni dia cintakan wanita dan minyak wangi.
dan dijadikan penyejuk hatiku ada di dalam solat. Tak pasal-pasal. Dengar tu. Dijadikan kecintaanku pada dunia ini ada pada wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku ada di dalam solat. Sebab tu aku cakap kan, hampa kena spray tempat sejadah hampa tu. Tak kira lah kalau hampa tak ada beli spray aku, apa-apa saja wangi. Kena penting. Kalau macam aku nak semayang tu, aku ada minyak wangi dah sederet tepi sejadah tu. Minyak wangi. Sebelum naik saja, habis saja wuduk, aku ambil minyak wangi ni lah. Minyak wangi Mekah ni semua ni. Kita duk bau-bau macam bau-bau orang-orang alim lah kan. Kita spray supaya kita bau minyak wangi tu. Kita kusyuk. Sebab apa? Dia akan mengingatkan kepada syurga. Sebab kasturi katanya kan, wangi syurga tu wangi. Ingatkan kepada Nabi yang sukakan kepada wangi-wangi. Kita pakai. Ni masa semayang, busuk bukan main. Lepas tomeh apa semua tak pergi mandi, terus ambil semayang-semayang, maka baulah gulai kat kita. Keluar, hampa pakai minyak wangi. Nak semayang tak pakai minyak wangi. Keluar pakai minyak wangi, nak semayang tak pakai minyak wangi. Tak boleh, salah. Bukan salah, maksudnya kalau dah keluar pakai minyak wangi, di dalam rumah nak semayang, lagilah kita kena wangi sebab kita nak jumpa Allah. Memanglah Allah tu, orang kata, pencipta kita yang memiliki segalanya, tapi adab kita untuk berjumpa dengan Allah. Allah tahu wangi tu macam mana, tapi adab kita. Allah juga sukakan wangi sebab benda-benda yang dia buat semua wangi. Nabi suka wangi. Jadi kita kena praktiskan benda ni. Kita praktis, dia benda ni jadi sunnah. Ingat, ada benda yang Nabi suka atas dunia ni, Allah pula wanita, dan juga minyak wangi, dan juga kesyukan di dalam solat. Itu dia. Faham ke tak? Okay? Bukhur Datuk cakap tu memang best. Okay, baik. Jadi Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada waki kami, dia berkata, Rasulullah, pasal banyak sangat orang ni cerita kepada ni, orang ni cerita dia aku pendekkan. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ya, wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan solat. Yang ni pun kita nak kena ubah kita punya persepsi apa itu solat. Wahai Bilal, berdirilah. Nabi bersabda kepada Bilal, buatlah kita istirahat dengan semayang. Dengar cik, rupa-rupanya solat ni bukan satu perintah yang membebankan kita. Kita kena ingat Allah 5 kali. Oh, satgi Allah, sekejap lagi subuh pula nak kena mangkit. Allah, satgi tak adalah nak buat zuhur pula. Asar. Sedangkan aku ada meeting, stres ni, banyak kerja ni. Tadi baru semalam Faizul duk cerita kat aku, tiba-tiba kami duk makan di meja, dia kata, ya ke? Dia kata, tahun ni saya tak mau dah, saya tak mau nak tinggalkan solat lagi. Yalah, kadang-kadang aku duk perhati dekat dalam office tu kan, dia ni dah semayang ke belum, asak dah semayang ke belum, macam tak nampak pun pergi semayang, duk bersembang dengan customer, daripada lohok sampai customer tu balik, tak berhenti semayang ke? Apa yang bersembang banyak sangat, rabung, duk makan, duk atas meja apa semua, gunggang pupang-pupang tangan sama naik sama kaki, aku duk perhati je. Tapi takkanlah kita ni kan, bos ni dah tua-tua ni, kita nak tegak pun kadang-kadang takut orang sentap. Tapi doa dalam hati lah, ya Allah Tuhanku, panjangkanlah umur dia, berikanlah dia, orang kata tu, bukan tak semayang, tapi kadang-kadang ralik. Bila dah ralik tu macam, tak apalah, sagilah kadoh. Tak boleh lah kita duk bersembang, bukan kita ni duk apa berperang ke apa ke kan. Boleh saja minta maaf nah, saya nak pergi semayang Ustaz, boleh. Tak payah duk jaga hati-hati customer yang kuno-kunonya hebat sangat tu, satgi dia terasa macam aku ni tak semayang. Yang jantan lah, yang perempuan tu buat-buat lah, klik-klik mata, minta-minta lah dia ingat aku ni main kotak tak boleh semayang. Pui, padahal aku ada je surau kat kedai aku tu, aku dah sediakan tempat ayat semayang. Apa berhentilah semayang Ustaz? Okay. Jadi Alhamdulillah, Faizul kata mulai Ramadan ni dia tak mau dah tertangguh-tangguh semayang ujung-ujung waktu, tak mau dah. Dialah dia duduk di rumah, duduk nampak aku duduk semayang waktu di rumah, dia jadi seronok, dia jadi macam
jadi macam bukan jealous, dia jadi macam, oh ya Allah Tuhanku, patutlah rezeki bos aku murah, benda-benda yang dia buat ni. Jadi aku pun kenal sebab apa, aku sekarang ni yang akan menjulang nama dia, yang akan mengepalai syarikat dia, jadi aku kena buat macam dia. Bagus, Alhamdulillah. Cik dengar kemarin dalam hati senyum saja. Alhamdulillah, Allah dah jentik hati dia untuk melihat kepada sesuatu yang baik dan melakukan kepada sesuatu yang baik juga. Alhamdulillah. Hampa pun tolong doalah Kak Faizul tu nak. Baik. Maka okey, sambung. Asar nak balik dah ni, macam mana banyak kerja. Lepas tu maghrib malam nak tengok cerita TV ni lah, drama tu tak habis lagi, macam mana ni. Lepas tu alamak, Isya mengantuk lah, tidur lah dulu, bangkit-bangkit celik-celik, subuh tertinggal apa tertinggal. Cik bukan yang kat ni, bukan ni Tom Bila punya YouTube ni, bukan. Jangan duk buat fitnah. Daripada aku duk buka video yang tak ada orang kat masjid, aku buka lah benda ni, nampak sikit orang duk semayang. Kenal lah dengan kita punya topik hari ni, solat. Okay. Jadi sebenarnya kita kena ambil solat ni sebagai satu benda yang dinamakan sebagai istirahat. Mana kata, selain pada kita berjumpa dengan Allah, kita nak minta doa dengan Allah, kita nak merukuk dan mensujudkan diri kita kepada Allah, kita kena anggap solat ni sebagai satu istirahat. Kita tak boleh sebagai satu kebebanan. Sebab solatnya, kepentingan dia adalah mengistirahatkan tubuh badan kita macam kita tidur tu. Tapi dia tidur yang di dalam jaga. Dia istirahat, ada kebaikan daripada segi kesihatan, minda, rohani dan jasmani. Kita rehat daripada kerja-kerja kita yang kita duk buat satu hari tu, stres, meeting, apa benda. Kita meeting, berhenti, rehat, semayang. Lepas tu hampa tengok benda yang akal, kita pun fresh, dia macam zen, dia zen moment, spa. Orang yang tak ada agama dia pun sebutlah zen. Oi, spa hampa boleh pi, semayang hampa tak buat. Banyak hampa punya cantik, spa tu berapa jam hampa pi. Semayang tu paling-paling hak perfect pun 8 minit pun hampa tak buat. Tak payah pi, tak payah bayar, ambil ayat semayang je. Benda itulah yang spa yang betulnya. Istirahat, Nabi kata. Istirahat, Nabi ajak Bilal istirahat. Jomlah kita beribadah, jomlah kita beristirahat. Istirahat dalam ibadah, ibadah dalam istirahat. Hampa pergi spa apa pun hampa tak dapat. Tak patut, tak pasal-pasal duk tengok orang lain telanjang. Yang tu lagilah berdosa. Faham ke tak? Jadi kita kena anggap solat ini sebagai satu istirahat. Kita istirahat, tenang, lepas semayang. Sebab itulah kadang-kadang aku ni seorang artis, bukan artis untuk menyanyi dalam TV tu nak. Artis, ya, seorang seni, dia banyak dapat idea ketika semayang. Sebab tu kami kadang-kadang susah sikit, sebab kami bila semayang kami kena khusyuk, dan pada masa sama ketika itu jugalah Allah akan bagi ilham yang mencurah-curah. Sebab tu bila habis semayang kami boleh buat benda-benda macam-macam benda. Kami boleh design, main macam-macam idea, gerbuk-gerbak. Itu salah satu formula untuk kami para seni ini mendapat ilham daripada Allah melalui itu. Macam kita pergi automatic teller tu kan, ATM tu, kita suar kad, kita masuk kod, lepas tu keluar duit. Macam tu juga semayang ni, macam mesin ATM. Kita buat masuk kita punya kad kita sebagai seorang Muslim, kita masukkan kod nombor ibadah kita, siapa kita tu, bila Allah tiup roh ke dalam badan kita, bila kita nak mampus dan sebagainya, dapat kod kita. Lepas tu Allah akan berikan rezeki dalam pelbagai bentuk, kelapangan, minda, duit, ringgit, kesihatan, macam-macam lah. Sebab tu kita kena solat dengan yang khusyuk. Bila solat khusyuk, kita akan dapat terbaik tu keluar duit dia daripada mesin tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita solat, kadang-kadang ATM mesin tulis situ kat apa? Sorry, your balance is this one. Tak ada duit. Sorry, this one. Ada yang terlangkat, ada apa. Jadi macam tu serupa. Kalau kita salah buat solat, maka kita tak dapat kemanisan solat itu, dan keberkatan solat itu, dan kebaikan solat itu. Tak dapat. Rugi saja. Tunggang terbalik, tungtang nun, naik turun rukuk macam orang patut ayam patut padi gerubak. Tak, dan Allah nak buka, nak tengok kita habis dah. Dia ni
Dan Allah nak tengok kita habis dah solat. Macam mana nak dapat nikmat Allah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, janganlah, tak payahlah kita nak hafal ayat panjang-panjang surah Al-Mulk, nak hafal surah Al-Kahfi ke, nak hafal segala benda ibadah lain sunat-sunat lah, nak buat solat sunat tasbih lah, nak buat itulah, nak buat inilah, macam-macam lah. Tak payah. Yang solat fardu ni dulu buat betul-betul. Faham? Okey. Lepas tu, Mas ni aku nak cerita kat apa ada satu lagi. Jadi bila kita tahu kata benda tu sebagai satu istirahat untuk kita, kita jadi seronok lah. Oh, okey Sat nak pergi rehat Sat. Macam mana kita nak pergi rehat? Kita pergi dengan solat. Jadi kita seronok macam okey, maka lepas aku semayang, maka aku punya mind, otak aku akan rehat, akan seronok, akan lega. Kita ni manusia, kita suka kepada kelegaan. Bila kita sakit, bila kita lega, kita akan rasa alhamdulillah seronoknya, lega. Bila kita mengantuk, kita tidur, lepas tu kita bangkit, Allah seronoknya lah, dah lega tidur. Okey, bila kita lapar, kita makan, Allah seronoknya, lega, kenyang. Bila kita dahaga, kita minum, kita nanti kata lega. Tak dahaga dah. Bila kita solat pun macam tu, kita kena syukur, kita kena ucap kata lega dah solat kan. Faham? Seronok kan dengar. Solat tak pakai baju macam mana hukumnya Datuk? Tiba-tiba aku baca. Orang jantan lah kan, takkan orang perempuan tak pakai baju. Baju dalam pakailah. Walaupun hampa gulung kain tu ataupun tu atas pada pusat, tak nampak aurat dan sebagainya, pakailah. Pakai yang elok-elok. Macam aku taklah pakai elok. Taklah. Tapi kain kat bawah tu kena kain elok lah. Sebab takut tak lari pada najis. Okey? Pakailah baju. Tak usahlah. Pelik sangat orang jantan tak pakai baju semayang. Apa ni? Adakah ada Nabi tak pakai baju semayang? Ada tulis dalam hadis apa sunnah? Tak ada kan? Kalau tak ada, pakai. Lepas tu kalau Nabi semayang tak pakai baju, baru hampa semua pakai-pakai tak pakai baju. Nabi semayang tak ada pun para sahabat menceritakan yang kata Nabi semayang tak pakai baju. Pakai. Okey. Makro. Baik, jadinya hadis kursi pula aku nak baca ni. Oh, ada satu hadis Nabawi aku nak baca. Allah dan dah 7.30 lah. Okey. Daripada Abu Zar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, jika salah seorang daripada kamu mendirikan solat, okey, ni zaman dululah mendirikan solat, zaman lah pun mungkin boleh guna pakai, tapi ini menceritakan kepentingan kita ketika bersolat. Solat, maka janganlah mengusap kerikil yang menempel pada dahinya. Kan dulu-dulu para sahabat kan bila apa semua semayang atas tanah saja, ataupun atas lantai-lantai yang tak ada simen, tak ada apa. Jadi ada batu-batu, deburan, kotoran, kerikil kecil-kecil itu melekat kat dahi. Okey? Pada dahinya, janganlah mengusap kerikil itu, sebab rahmat Allah sedang berada di hadapannya. Makna kata bila kita semayang tu, rahmat Allah duk berdiri. Rahmat Allah ya, bukan Allah duk berdiri depan kita. Jangan hampa ni kadang-kadang ingat, oh kita duk menghadap Allah tu makna kata Allah ada kat depan kita. Tak, Allah tidak akan berada di mana-mana. Allah hanya berada di tempatnya. Di tempatnya, di atas. Itu tempat Allah. Okey? Dan Kaabah tu bukannya Allah. Itu hanyalah kiblat. Kadang-kadang orang duk pi tu tengok Kaabah tu macam tengok Allah. Itu hanyalah kiblat. Dia perasa macam benda tu Allah duk pi apa, macam-macam lah. Duk pi usap, tenyih muka dekat apa, macam-macam. Kadang-kadang aku tengok macam hampa ni kan, kena jaga benda tu. Kadang-kadang orang yang duk pi umrah kadang-kadang. Tapi orang Melayu jarang lah. Ni mazhab-mazhab lain. Tapi kita ni, kita kena ingat kata benda tu kiblat, menyatukan umat. Okey? Janganlah pergi buat perangai, pergi gunting kain Kaabah tu simpan dalam wallet. Kemungkinan benda tu akan jadi beranak pinak. Oi, benda tu jadi syirik, cik. Oi, syirik. Okey? Jadi disebabkan rahmat Allah. Sampai macam tu Nabi kata, hampa jangan bergerak
pun bergerak buat benda selain di dalam rukun sembahyang, rukun solat, jangan buat. Sebab apa? Ketika itu di hadapan kita adanya rahmat Allah. Tengah duk ada di hadapan kita. Rahmat Allah ni macam mana, cik? Ya Allah, besar. Present Allah duk ada standby depan kita. Rahmat ni duk main ni macam-macam dalam rahmat Allah tu. Rahmat bagi kita tak sakit, rahmat bagi kita tak bengong, rahmat bagi kita tak buta perut, rahmat kalau hampa tengok aku ni berjalan tangan, kaki, kepala semua ni duk bagi hampa tazkirah. Rahmat macam-macam. Jadi tak boleh bergerak sikit pun walaupun membuang kerikil di dahi. Sebab apa? Benda tu di luar rukun dah. Kadang-kadang aku tengok orang rambut panjang, orang yang rambut panjang duk tutup dahi tu, ambil getah, boh dalam poket, ikat rambut tu, hak jantan, rambut paras bahu tu kan, macam aku nak buat tak lama lagi ni, ikat, tak pun pakai kepiah ke apa ke, macam-macam lah, supaya hampa tak melakukan dongakkan. Kan kadang-kadang kita tengok orang jantan tu, dia akan libah rambut dia, zup, dia libah. Kalau berapa kali libah tu dalam rukun, tak boleh. Kan, lepas tu tak pun angkat tangan dia untuk letakkan dahi tak tertutup dengan rambut pun tak boleh lah. Kita tak boleh sebab ada rahmat Allah di depan tu. Ikat rambut betul-betul. Tak pun kerat rambut bagi pendek. Kalau apa tak mau ikat, bubuh kepiah ke atas. Itulah gunanya. Okey? Baik. Itu satu. Lepas tu last, aku dah hadis kursi. Alamak. Cepat kat ni. Okey, satu. Last. Tunggu sat. Last hadis kursi. Imam Al-Bukhari berkata telah bercerita kepada kami Ismail, dia berkata telah bercerita kepada Malik daripada Abu, tu dia lah, inilah hadis qudsi, duk cerita daripada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, okey, jika hambaku ingin berjumpa denganku, maka aku pun ingin berjumpa dengannya. Dan sebaliknya, jika hambaku tidak ingin berjumpa denganku, maka aku pun tidak ingin berjumpa dengannya. Macam mana kita nak jumpa dengan Allah? Kita kena solat lah. Macam Tok Imam ni duk ada depan aku ni. Masa solat lah kita berjumpa. Bukan berjumpa face to face. Mata kata connection. Connection tu lebih. Bila kadang-kadang kita duk zikir, ada connection dia. Okey, tapi bar tu sikit je lah. Bar tu. Okey. Bila kita duk berjalan-jalan, kita tengok rezeki. Oh, maka Alhamdulillah. Ada connection dia, tapi sikit connection dia. Dia naik turun macam tu. Bergantung kepada macam mana kita ingat kepada Allah ketika itu. Tetapi apabila kita solat, connection bar dia full. Sebab apa? Di situlah kita berkomunikasi dengan Allah. Okey, bila kita baca Al-Fatihah, ada Allah berkomunikasi dengan kita. Bila kita selawat ke atas Nabi, dalam solat, Allah selawat 10 kali ganda ataupun lebih kepada kita. Itu komunikasi terhadap Allah dengan kita. Dari tempat Allah lah, dari tempat semayamnya. Okey? Tapi rahmat tu Allah dah turun duduk depan kita, dah duduk standby memancar. Itu signal dia. Rahmat tu signal Allah turun ke bumi di depan kita, depan solat. Duduk standby, duduk bagi kita semua ni positive charge dia. Ting. Takkan hampa tak mau? Takkan hampa tak mau? Bagus aku punya ni. Kalau ada siapa-siapa boleh rekod, Azlan, PS Azlan, rekod set buat dalam YouTube. Bagi kat aku nak buat dalam YouTube. Okey, terima kasih. Faham? Kita betul ni, dating dengan Allah. Tak salah sebut benda tu, macam pelik. Tak usah. Kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik, kita ni hamba. Dating ni lagi orang aku tahu terma tu bagus, tapi tak elok kita gunakan. Okey? Baik. Faham? Jadi itulah dia solat. Okey, lepas-lepas ni hampa dalam bulan Ramadan ini, jadikan Ramadan ni sebagai satu benda yang hampa cek. Paling first kali kena cek solat, cek solat hampa. Lepas tu tak apa kalau hampa tak solat sebelum ni, tak cukup lah. Macam cerita Faizul tu tadi tu, tak cukup. Taubat dulu. Lepas tu kalau ada masa, qada lah setiap waktu, qada satu waktu. Buat asar, qada waktu asar. Buat zuhur, qada waktu zuhur. Macam tu. Okey, faham ke tak? Jadi kalau macam waktu asar tu, qada lah asar dulu. Sebab kita dah tak boleh semayang lepas asar. Qada waktu asar dulu, lepas tu baru buat hak wajib punya. Hak fardu punya. Okey? Lepas tu kalau kita tak semayang apa semua, jadikan Ramadan ni untuk aku nak berazam.
Aku nak jaga solat aku. Sebab Datuk kata lagu tu dan aku dah tengok kehidupan Datuk. Dia jaga solat, dia jaga semua sedekah, dia jaga apa semua. Datuk dah tunjuk macam mana dia meniaga, rezeki tu turun melimpah ruah. Macam air hujan. Air hujan. Jadi guna. Aku tunjuk untuk hampa ambil satu poin di sini. Sebab Nabi dah wafat lama. Jadi kadang-kadang kita tak tengok Quran, tak tahu sunnah, tak tahu hadis. Bukan kata aku ni Nabi, tak. Tetapi kalau ada benda di kalangan kita yang kita boleh tengok orang itu buat kebaikan dan mendapat pahala dan sebagainya, maka kita ambillah. Sebab kita ni kadang-kadang kita lebih suka tiru kawan, kita lebih suka tiru idol. Jadi maka si idol ni terpaksalah menjawab tanggungjawab ini untuk memberikan hampa satu konteks contoh supaya hampa senang faham. Quran hampa takut, sunnah hampa takut nak dengar. Jadi aku tunjuk, aku permudahkan dalam satu kehidupan seharian yang hampa boleh ambil sebagai satu amalan. Tapi sebenarnya amalan itu yang aku telah dilutekan menjadi ataupun terjemahkan menjadi satu benda yang senang hampa faham. Alhamdulillah, wallahu alam, segala ilmu yang ada pada aku hari ini adalah ilmu datang pada Allah, daripada zat namanya. Kalau aku terlebih cakap, itu kemungkinan datang daripada ilmu aku yang cetek. Hampa ambillah yang baik, buanglah yang buruk, apa yang tak betul tentang aku itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.